kan? Cikgu akan tanya soalan hari ni, betul? Okay, so soalan cikgu nak tanya. Kita ada CR2O7 2 minus. So cikgu nak tanya berapa CR ni punya nombor peroksidaan? Kosong. Tak. Macam mana cara kita nak buat? Negatif 2. Tak. Eh. Ini keseluruhan. Yang negatif 2 ni adalah keseluruhan. Cikgu nak tanya tentang CR sahaja. Siapa boleh tolong cikgu? Tak dapat. Okey. Apa kita nak buat? Kita masih ada buat jalan dulu. So, jalan kita adalah 2 darab dengan X. Sebab CR tu kita tak tahu kan? So, tambah 7 darab dengan berapa? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2, bagus. So, kita sama dengan negatif 2. Kan? Sebab dia ada cas kan? Okey, lepas tu 2X sama dengan ini dipindahkan ke sini, kita dapat berapa? Negatif 12. 12. So, X dapat 6. positif 6. So, kalau kita nak cakap, jadi nombor peroksidaan bagi CR adalah sama dengan plus 6. So, nombor peroksidaan mesti ada tulis cas kat depan ni dululah. Okay, kalau kita nak tulis cas ni adalah kita namakan ion polyatom. Kenapa dia ion polyatom? Poly ni maksud dia banyak. So ada banyak atom kat sini, CR dan O. So dia adalah ion polyatom. So ini ion polyatom bersamaan dengan dia punya cas kat atas ni. So bersamaan dengan negatif 2 lah. Sebab tu cikgu buat samakan dengan negatif 2. Okay. So bila soalan tanya tentang nombor peroksidaan, awak tak boleh jawab 6. Nombor peroksidaan mesti kita ada plus minus kat depan ni. Okay, jelas tak? Jelas cikgu. Boleh cikgu try sekali lagi? Boleh. Macam mana pula kalau cikgu nak dapatkan MN dekat sini? Berapa nilai MN punya nombor peroksidaan? MN tu adalah mangan ya. MN. Okay. MN adalah mangan. So apa cas MN kat sini? Boleh sesiapa tolong cikgu macam mana nak buat? Nak try ke? Okay, boleh Alif teruskan. X. Okay. Tambah Tambah. 4 kurungan negatif 1. Oksigen adalah negatif 1 ke? Negatif 2. Negatif 2. CO2 minus So negatif 2 sama dengan Negatif 2. Dengan Negatif 2. kosong. Dengan kosong Negatif 1. Negatif 2. sama dengan negatif 1. Sebab apa? Kita kena samakan dengan cas. Kalau kita ada CO2 contoh. CO2 ni ada tak cas dekat atas dia? Tak ada. Ada. So jadi kita punya ni semua total peroksidaan, nombor peroksidaan untuk molekul ini adalah kosong. Yang mana kalau kat sini, ini adalah ion polyatom. So bila dia polyatom, dia ada Mn, dia ada O, lebih daripada satu atom dalam satu ion. So keseluruhan untuk nombor peroksidaan bagi ion polyatom adalah bersama dengan dia punya cas. So bersama dengan negatif 1. Jelas tak? Jelas cikgu. Okey, teruskan. So X sama dengan Positif 7. bagus. Okey, sampai sini jelas tak? Jelas. Okey, satu lagi cikgu nak try sebab ini pun tak dapat lagi, ini pun tadi tak dapat lagi. Okey, cikgu tak try satu lagi. So SO4 2 minus. Sekarang cikgu tanya, apa nombor peroksidaan bagi S? Siapa nak try? Perempuan lah pula. Cikgu ada nampak Aina masuk tadi. Boleh tak Aina jawab?
Aina. Tak ada mikrofon Ataupun Basyasha ke? Ni cikgu. Okey, Basyasha. Tolong jawab Basyasha. X tambah 4 Okey. dalam kurungan negatif 2 Okey. sama dengan negatif 2. Okey, bagus. Teruskan. X sama dengan X sama dengan positif 6. positif 6. Okey, bagus. Ni baru betul. Okey, yang lain macam mana? Jelas tak? Jelas ke? Jelas kan yang salah jawab tadi? Ada seorang lagi. Siapa tadi yang cakap dengan Alif tadi? Jelas cikgu. Okey. Okey, satu lagi. Lelaki pula. Okey, kali ni cikgu nak bagi okey. SO3. Ini adalah gas sulfur dioksida. Okey, so cikgu nak tanya S kat sini berapa dia punya nombor peroksidan? Lelaki pula. Tadi Ali dah jawab, cikgu nak orang lain pula. Apa macam nampak Farhan tadi kat dalam ni? Boleh Farhan jawab tak? Ya, cikgu. Mana ada okey. ke? Farhan, tolong jawab Farhan. X X tambah 3 tambah 3, okey. dalam kurungan negatif 2 Bagus. sama dengan negatif sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong pula kali ni? Sebab tak ada nombor peroksidan. Tak ada nombor kat atas ni tak ada kan? Okey, so ataupun kita boleh kata ini adalah suatu molekul. So molekul dia punya nombor peroksidan dia adalah kosong. Okey, teruskan jadi X sama dengan X sama dengan kosong. Tak. Sama dengan negatif 6. Positif 6. Ini matematik ni. X sama dengan positif. Ada negatif, pindah sebelah jadi positif. Okey, yang lain saya dah faham tak? Faham cikgu? Okey, so kenapa cikgu tanya benda ni? Sebab benda ni pun lalu keluar. Selalunya kata satu lah, dia akan tanya nombor peroksidannya berapa. So sebab tu aku kena faham macam mana cara nak kira dia, kita nak kena samakan dengan berapa. Jelas tak? Cikgu, Jelas ke? Ya, Iza. negatif 2 tu dari mana? Sorry cikgu baru masuk. Negatif 2 tu, memang O tu minus. Okay. Kecuali pada siapa? Dia ada satu O minus. Tapi dia pada siapa? Cikgu ada kata kan semalam cikgu nak tanya. Dia ada O2 minus, ada juga O minus. Tapi O minus ni ada pada certain bahan kimia aja. Apa benda tu? Ada dah ajar hari Isnin. Apa? Peroksida. Bagus. Peroksida. Peroksida je oksigen dia adalah minus. Negatif 1 lah. Yang lain selain daripada peroksida ni dia contoh hidrogen peroksida. So dia H2O2 bergantung pada nama dia lah. Selalunya bahan kimia kalau macam ni dia bagi tahulah bahan kimia tu apa. So awak nampak je peroksida, oksigen dia mesti negatif 1. Faham tak? Faham cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan nombor peoksidaan dan penamaan sebatan mengikut sistem penamaan IUPAC. Unsur-unsur peralihan ialah logam. Yang lazimnya unsur peralihan ni biasanya dia logam. Contoh, yang lazimnya menunjukkan lebih daripada satu nombor peoksidaan dalam sebatiannya. Okey, contoh unsur peralihan, contohnya kita ada Fe2+. Apa lagi awak jumpa selain daripada Fe2+? Fe? 3+. 3+. So ini kita katakan selalunya unsur-unsur peralihan dia ada nombor peoksidan yang berlainan. Okay. So mengikut sistem IUPAC, angka Roman digunakan. Okey, kita gunakan angka Roman untuk menunjukkan nombor peoksidaan logam tersebut. Contoh,
Awak ada Fe3+, dia gabung dengan Cl-. So kalau cikgu silangkan, kita dapat apa kat sini? Ingat, kita silangkan. Kita dapat apa bawah ni? FeCl3. Bagus. FeCl3. So nama dia adalah ferrum 3 klorida. Jadi ni penamaan IUPAC kat sini yang 3 ni, kenapa ada 3? Disebabkan nombor peoksidaan bagi ferrum. Jelas tak? Jelas. Okay. Itu contoh dia. Okay. So kita teruskan lagi. Okay ni. Ni dia dah bagi tahu sini lah. So sebatian ferrum, contohnya adalah sebatian ferrum yang baru cikgu tunjuk tadi. Cuma cikgu gabungkan dengan Cl. So ini digabungkan dengan nitrat. Okay. So ini Fe2+. Fe tu 2+. So kita penamaan IUPAC dia pun ferrum 2 nitrat. So 2 tu menandakan dia punya charge ni adalah positif 2. Manakala ini adalah ferrum 3+. Jadi kita namakan ferrum 3 nitrat. So disebabkan dia punya charge dia yang positif 3. Okey, jelas tak slide ni? Jelas cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Nama sebatian mengikut sistem IUPAC. Okey, contoh kat sini kan kita namakan mangan oksida. Mangan 4 oksida. So awak rasa? Alah ni dah ada jawapan pula. So sebab tu kat sini dia punya mangan adalah positif 4. So kita namakan mangan 4 oksida. Sama juga kat sini. Ini kalium manganat 7 berasid. Kita panggil ni ini simbol Roman kan bagi 7. Awak kenal kan simbol Roman? Ini berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. So 7 macam ni lah. So dinamakan berdasarkan dia punya charge. So kalau macam ni kita namakan kromium klorida. Kromium 3 klorida. Kromium 3 klorida. Ini nama dia kalium dikromat. Dikromat ni disebabkan di tu dia ada 2. Dikromat 6 berasid. Sebab kromat kat situ adalah positif 6. Jelas tak tentang nama sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC? Jelas ke? Ada soalan nak tanya? Okay, tak ada, cikgu teruskan Okay. So sebatian ion ferrum dan sebatian ion ferrum 2 dan sebatian ion ferrum 3 banyak digunakan dalam kehidupan kita. Gambar foto 1/3 menunjukkan pil zat besi mengandungi ferrum 2 gluconat yang diberikan kepada pesakit anemia dan wanita hamil tu. So kalau mengandung, kalau perasan lah mak-mak awak yang mengandung dia akan makan yang ni lah, ferrum ni. Okay, dan kehadiran ion ferrum 2 dan ion ferrum 3 dapat ditentusahkan dengan menggunakan larutan natrium hidroksida, amonia aqueous, kalium heksasianoferat 2, kalium heksasianoferat 3, kalium thiocyanat. Okay, ini ingat tak? Awak pernah nampak tak nama ni? Awak rasa kita belajar kat bab mana kita nampak benda-benda tu? Bab 4. Bab 4 pula. Cikgu siap buat eksperimen lagi benda ni. Cikgu buat. Korang buat. Bab 6. Awak buat kan eksperimen tu. Ingat lagi tak? Dia Yang jadi bau apa busuk tu ke cikgu? Bukan bau busuk. Ingat tak? Tengik. Dia ada warna apa bukan? Yang amonia memanglah warna tengik. Memanglah amonia ni bau tengik.
Cuma hasil dia tu ingat tak? Yang melibatkan ferrum ni, ingat tak apa hasil dia? Ingat tak yang korang buat kat tabung uji? Lepas ada ni tabung uji, ni tabung uji, ni tabung uji. Warna semua lain-lain kat sini. Oh, yang grup tu Grup. Ingat tak yang ada cincin perang tu? Ingat cikgu. Yang cincin perang tu kan ferrum kan dia guna. Ada yang kalium hexacenopherate dia ada warna biru tak silap. Kita ada buat benda ni. Nanti korang tengok balik eksperimen tu type dia. Pengesahan ion ferrum. Kita jumpalah eksperimen tu. Cikgu nak, itu kerja korang. Nanti cikgu nak tanya. Ini cikgu nak tanya apa eksperimen yang awak boleh ceritakan dekat cikgu. Buka sekolah nanti. So hari ni kita punya kelas yang dah habiskan minggu ni. So buka sekolah nanti cikgu nak tanya korang. Okey, so kita teruskan. Pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya pada ranjang 1/7 menunjukkan perubahan nombor peoksidaan dalam tindak balas redoks yang mempunyai kaitan dengan pemindahan elektron. Okey. So kita ketara sangat Fe 2+ dia jadi Fe3+. Okey. Siapa ingat lagi? Apa maksud 2+ tu? Menunjukkan apa? Dia lebih elektron ke dia kurang elektron? Kurang. Dia kurang berapa elektron? 2. 2. Macam mana boleh jadi Fe3+? dia kurangkan lagi 2. 1. Dia kurangkan lagi. Macam mana cara dia kurangkan lagi tu? Derma. Dia derma. Okay. So dia Fe2+ dia menderma satu lagi elektron. So dia jadi Fe3+. Okay. So sekarang cikgu nak tanya. Cikgu nak letak kat mana elektron cikgu ni? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Jangan fikir tau. Jangan hafal. Kita kena faham kenapa. Sebelah kanan ke sebelah kiri? Cikgu ulang balik. 2+ tu menunjukkan dia kurang 2 elektron. So macam mana dia boleh jadi 2+? Bermakna dia derma satu lagi elektron dia. Barulah dapat jadi Fe3+. So dia dah jadi sekarang ni kekurangan 3 elektron lah. So cara kita buat persamaan setengah, kita derma elektron tu sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah mana? Kiri ya cikgu. Salah, sebelah kanan. Asalnya dia sebelah kiri lah asalnya. Patutnya ni Fe2+ dia kurang 2 elektron. So dia kena derma lagi. So derma 1 elektron. Derma dia akan tolak 1 elektron lah kan. So menghasilkan Fe3+. Tapi disebabkan persamaan setengah kita tak boleh tulis macam ni. Jadi ni perlu dipindahkan ke sebelah. Jadi persamaan yang sebenar adalah Fe2+ menghasilkan Fe3+ tambah elektron. Jelas tak? Elektron tu mesti positif ya cikgu. Ya, mesti positif. Tak boleh tulis macam ni. Ni tak boleh tulisnya ni. Tak boleh tulis macam tu. Faham? Ya. Okay, faham Okay, kita teruskan lagi. Okay, kita tengok pula tindak balas peoksidaan. Okay, nombor peoksidaan ferrum bertambah kan. Kalau warna hijau ni kita kata dia mengalami tindak balas peoksidaan. Sebab daripada 2, dia jadi 3. Jadi nombor peoksidaan dia meningkat. Betul tak? Jadi bila nombor peoksidaan dia meningkat, kita kata dia mengalami mengalami tindak balas pengoksidaan. Dan kita boleh katakan juga dia telah membebaskan elektron menghasilkan ion ferrum 3+. Ataupun kita kata dia mendermakan elektron untuk menghasilkan ion Fe3+. Jelas tak ayat untuk tindak balas peoksidaan ni?
Jelas. Okey, macam mana pula kalau daripada Fe 3 plus dia jadi Fe 2 plus. Okey, cikgu tanya awak balik. Apa maksud 3 plus ni? Dia tiga. Kurang elektron. Berapa elektron dikurang? 3. Dikurang ke 3 elektron. Macam mana boleh jadi kurang 2 elektron? Apa yang berlaku kepada ferron 3 plus? Menerima satu. Satu. Dia terima satu. So kalau dia terima satu, cikgu nak letak sebelah kiri ke cikgu nak letak sebelah kanan? Siapa yang terima tu? Kira Kiri kan? Fe3 plus yang terima, betul tak? Fe3 plus betul. yang terima elektron. Dia yang menerima elektron, so dia akan jadi Fe2 plus. Okay. So kalau kita perhatikan daripada charge dia, nombor peoksidaan dia daripada 3 plus, dia menjadi 2 plus. So bermakna dia membuat tindak balas apa? Penurunan. Penurunan. Sebab nombor peoksidaan dia berkurangan. Faham tak? Faham. Dan dia juga menerima elektron juga, kita kata tindak balas penurunan. Jelas? Jelas. Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada cikgu teruskan lagi. Okay. 5 minit boleh kan? Sampai 1:20 boleh kan? Boleh cikgu. Sampai setakat ni faham semua slide yang cikgu cakap? Faham. Okey, teruskan. Okay, tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey, penyesaran logam dilakukan dengan meletakkan satu logam ke dalam larutan logam yang lain. Okey, logam yang lebih elektropositif berupaya menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Okey, contoh antara zinc dengan Cu, zinc lebih elektropositif. Okey, cikgu rasa awak dah belajar siri elektrokimia kan? Siri elektrokimia masa tingkatan, tak ingat tingkatan 2 ke tingkatan 3 dalam sains lah. Ingat tak yang pernah nampak tak benda ni? Macam belajar sains. Pernah cikgu. Pernah kan? So, ini yang kita guna balik. Ini kita namakan siri elektrokimia. So, kita nampak dekat sini Zn dia lebih tinggi berbanding Cu. Betul tak? Zn dia lebih tinggi berbanding Cu. Jadi, itu yang berlaku penyesaran logam. Okey, so kata persamaan ni kan. Okey, sekarang ni Zn tambah CuSO4. So cikgu nak cerita pasal penyesaran logam. Dia kata satu logam diletakkan ke dalam larutan logam yang lain. Larutan garam logam yang lain. So ini yang cikgu nak cerita. Ini awak ada satu logam diletakkan ke dalam larutan garam logam yang lain. Awak ingat dulu kan sebelum ni kita belajar tentang garam kan? Tahun lepas kita ada belajar tentang garam. Betul tak? Betul. Garam tu apa-apa yang bertindak balas dengan oksigen. Apa-apa yang bertindak balas dengan logam, dia akan jadi larutan garam lah. Okay. So kita ada, cikgu ingatkan sikit lagi. Yang tahun lepas tu kita ada yang bulat ni. Ingat tak apa benda yang dalam bulat ni? Apa dalam bulat ni? Anak. Bagus. Anak, siapa anak tu? Tak tahu. Sekejap. Natrium. A dengan K. Na plus, K plus. Satu lagi. Argentum. Bukan. Amonia. Amonia. NH4 plus. So ini semua adalah larutan garam yang larut dalam air. Yang ni ada lagi
Cl minus. Siapa yang dalam Cl minus ni? Semua larutan klorida semua larut kecuali PA. Apa PA tu? Lambung. Pb2 plus lagi. Mercury. Ag plus lagi. Mana ada mercury? Ada. Lepas tu kita ada SO4 semua larutan sulfat larut kecuali Bacap. bacap. Siapa bacap? Ba2 plus. Lagi Ca2 itu plus, satu lagi. Pb2 plus. Bagus bacap. Okey, satu lagi. Semua larutan yang tak larut. Apa yang tak larut semua tu? CO3 itu minus karbonat punya. Semua larutan karbonat tak larut kecuali anak lah. Ada satu lagi dalam anak ni awak tertinggal. Siapa tu? Ada satu lagi. Apa benda tu? NO3 minus. NO3 minus. Semua garam ni tidak larut. So cikgu nak bagi tahu CuSO4 juga adalah larutan garam. Kan semua yang dalam semua garam. So apa-apa yang berarti nak balas dengan Cl, SO4 tu minus, CO3 tu minus, dia adalah suatu larutan garam. Faham tak? So kat sini cikgu nak cerita satu logam yang diletakkan ke dalam larutan garam logam yang lain. Okey. So disebabkan tadi cikgu kata kedudukan Zn ni dia lebih elektropositif berbanding Cu. Zn tinggi lagi, Cu ni rendah. So disebabkan Zn ni lebih elektropositif berbanding Cu, jadi Zn dapat menyesarkan Cu. Apa maksud dia? Okey, cikgu tulis kat sini. Dah banyak sangat pula cikgu contek kat situ. So cikgu tulis kat sini. So dia akan dalam kata lain, dia tenang Cu keluar. So dia ambil SO4 tu dia punya. So dia jadilah macam ni. ZnSO4 tambah Cu. Sebab dia sesarkan. Faham tak apa maksud sesar? Dia buang tu daripada larutan. Asalnya Cu ni larutan garam dia SO4. Dia bersamalah sekali dalam larutan tu. Tapi disebabkan Zn lebih elektropositif jadi dia menyesarkan Cu tu. So Cu tu terpinggir kat sini. Dia katakan tidak balas penyesaran logam daripada garam, larutan garamnya. Kira-kira kalau kita kaitkan kehidupan seharian, Zn ni kira lebih handsome lah daripada Cu ni. So Zn ni telah merampas awet Cu. Kira curang lah ke? Nak curang dia kena lah yang lagi handsome kan. Ada yang ini dengan selekehnya takkan dia boleh merampas SO4 daripada Cu kan. So Kiranya dia perempuan ya cikgu. Apa? Siapa yang perempuan? Dia SO4 ni perempuan. Boleh je perempuan anggap Zn perempuan pun tak ada masalah. Zn ni cantik lagi daripada Cu. Macam itulah maksud dia. So apa yang berlaku? Okey, cikgu nak cerita apa yang berlaku. Asalnya, awak ingat tak lagi larutan CuSO4 warna apa? Apa-apa je warna yang ada Cu dia mesti warna apa? Ingat lagi tak? Awak ada buat eksperimen tahun lepas? Biru lah cikgu. Bagus. Siapa-siapa je ada Cu dia mesti larutan dia warna biru. Okey, so kat sini asal dia warna biru tau. Ini adalah larutan biru CuSO4. So asalnya kita letakkan Zn kat sini. So apabila awak letak Zn kat sini, Zn ni dah menyesarkan Cu. Jadi C dah tak ada dekat larutan ni, dia dah tak ada kat sini. So apa yang berlaku? Sepatutnya Cu tu dia mewarnakan larutan tu jadi warna biru. Jadi bila Cu ni dah jadi, kan nampak tak ini jadi pepejal? So dia jadi macam ni, sepeh-sepehan Cu sini. Lama-lama awak rasa apa yang berlaku kepada larutan ni? Adakah dia masih lagi warna biru? Tak. Kenapa awak rasa tak? Sebab dia dah sesarkan Cu tu. Bila dia sesarkan Cu ni bukan lagi dalam keadaan ion tau. Dia dah jadi pepejal. Bila dia jadi pepejal,
Sebab siu ni dia cuma warna biru bila di dalam ion saja. Bila dia tak jadi ion, dia tak jadi warna biru. Jadi pemerhatian kita dengan eksperimen ni, lama-lama larutan biru CuSO4 menjadi tidak berwarna. Faham tak? Sebab semua siu telah disesarkan oleh ZN ni. So ZN ni apa yang berlaku kat ZN? Itu dekat siu tadi. Apa yang berlaku kat ZN awak rasa? Jadi larutan. Memang dia jadi larutan, tapi awak boleh nampak ke dengan mata kasar? Oh, dia dah jadi saya nampak tu ZN dia dah masuk dalam larutan tu. Saya nampak tu. Boleh ke awak jawab macam tu? Awak nampak ke dengan mata kasar awak? Tak. So, apa yang berlaku yang boleh nampak dekat dekat ZN ni? Dia jadi nipis. Lama-lama dia jadi nipis. Sebab apa dia jadi nipis? Sebab dia dah jadi larutan. Dia punya tu semua dah turun ke larutan ni. Dia dah bertindak balangan larutan dengan SO4 pula. So jadi inilah. Dia menjadi larutan. So ZN tu makin lama makin nipis. Makin lama makin kurus. Sebab dia dah ganti tempat CU tadi. Jelas tak? Jelas cikgu. Nanti awak cari eksperimen ni. Awak cari eksperimen ni, awak tengok macam betul tak apa yang cikgu cerita ni. Yang ni jadi nipis, yang larutan biru ni makin lama makin menjadi tidak berwarna. Ni kan asal warna biru, yang ni dah tak ada warna dia akan menurun. Yang ni dia akan jadi semakin nipis. Okey, itu sahaja untuk hari inilah. So ini awak boleh tengok warna ni nanti buka sekolah. Cikgu akan tanya apa yang faham dengan eksperimen tindak balas penyesaran dengan yang tadi tu. Dengan eksperimen warna ni. Ni dua ni cikgu nak tanya. Dua ni. Okey, boleh kelas? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih cikgu.